Ya, Assalamualaikum dan selamat petang. Kita mulakan kita punya sesi webinar dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Okey. Yang saya hormati Cik Ahmad Sofi, sebelum ni ada kita Puan Siti Rozaliza, bergema ke saya punya ni Aina? Okey dah. Tadi bergema. Tapi ni dah okey. Asal tak ada apa-apa kat sini boleh bergema tak? Nanti jadi macam yang semalam. Pejabat ada hantu. Ada bergema sini buat ni. Okey. Ija, Kak Ida, okey, semua sihat? Semua sihat ke? Kita aktif di ruangan chat lah Alright. Semua sihat ke? Sihat Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Baik. Bila nak kunjung-kunjung, nak makan bersama ni kan Ija kan? Rasanya HCP lepas ni kita boleh buat virtual exercise lah. Coach kita Ija. Wah, semua dapat pada idea beli Ija ni. Boleh lepas ni. Okey. Okey, untuk yang HCP, kita punya sesi waktu adalah waktu yang ke-7. Itu bulan Julai. Jadi kita akan ada seterusnya lagi lah. Walaupun dengan HCP memang sentiasa berjumpa. Sebab kami yang memang bergantung kepada HCP. So far atas meja ni pun banyak lagi hard copy laporan yang program dah running tak duk hantar. Aku cakap kat Ida tadi. Alhamdulillah dah running. Tapi report pun dah, cuma nak print, nak hantar lagi hard copy kepada staff, kepada pejabat HCP lah, belum lagi. Okay, seterusnya slide. Okay, ini adalah poster kita lah untuk program hari ni. Sebenarnya susun jadual dengan Aina macam-macam. Kelas sana, kelas sini, Aina meeting lain, saya meeting lain. Sebab bila Aina, dia ada junior counselor ada meeting dia. Senior counselor ada meeting dia. Jadi, menyusun-nyusun jadual. Sampaikan saya pun, ingatkan running hari Selasa. Hari Rabu, Hari Senin. Senin. Lepas tu saya ready lah. Saya memang iklan hari Senin. Betul Aina kata, Puan, hari Senin tu dia ada meeting. So kita tukar Rabu. Wah, saya kata tak apa. Staff facility dengan undang-undang pun dah masuk. Jadi kita running, saya running seorang pun tak ada masalah. Lepas tu Aina pun free, lepas tu masuk. Alhamdulillah. Sebab staff facility nak tukar hari ni pun dia orang ada bengkel hari ni. Jadi kita fokus lah yang info yang sama tapi hari yang berbeza. Cuma yang hari yang Isnin tu ramai lah sebab ada isyarat undang-undang sekali kan. Okey, seterusnya kita tak payah nak kenalkan lagi lah. Ni saya, muka zaman tak kurus sangat tapi okey lah. Okey, seterusnya ni Aina, muka dia je cabi tapi badan dia kurus. Jangan tertipu dengan muka dia. Okey. So topik kita hari ni adalah tingkatkan kesihatan, perbaiki kehidupan dengan inventory sosial fobia. So saya harap you all semua orang ni ada fobia. Nanti kita kat ruangan chat tu boleh fobia masing-masing tu apa. Saya pun ada fobia saya. Benda-benda macam tu. Alright. Seterusnya, tapi sebelum tu seperti biasa, kita ada dua sistem di unit kejayaan counseling, iaitu counseling2u.uitm.edu.my. Okey, yang sistem counseling to you ni, you all semua boleh cuba masuk. So far saya ada hutang report lagi dengan Puan Liza. Hutang report tata tertib pelajar kan. Nanti saya bagi begini, nanti saya bagi report pelajar tu. Okey, so far semua cuba masuk. Saya nak tengok semua. Okay, link tu cuba masuk, you all register as a member. Boleh tak? Counseling to you. Cuba. Yang mana, nombor 1 ke 2? Counseling to you, nombor 1. Yang Su bagi kat ruangan chat tu kat dia punya link. Kat ruangan chat tu ada link dia, cuba masuk. Just register je. Harap style CP semua dah register, mesti agak-agak direct tanya semua macam mantap kan. Klik members. Sorry. You all kena register dulu. You all belum ada account. Puan Liza je yang dah ada account. Cik Sophie pun dah ada account tak? Dah register tak? Bagi yang belum register, belum kena register dulu. Klik your ITM member. Lepas tu belah kanan. Sekejap. Saya tunjuk slideshow je lah. Sekejap Aina. Okey. Channel.
Okay, nampak tak? Okay, you all semua tadi dah klik member. Yang depan tadi, depan buka website tu klik member. Dia akan keluar yang macam ni lah. Cuma you all kena klik register tu yang ni. Boleh? Ada apa komen? Klik register ni. Bila you klik register ni, type dia, you kena tukar staff. And then you masukkan nombor pekerja you. Okay, masukkan nombor pekerja. Dia akan ni terus create account. Senang je. Sebab dia auto. Bila kita start UiTM, suruh UiTM sebab sistem ni memang dibangunkan oleh ni, kita reading dengan infoshoot tu. Jadi apa-apa maklumat staff dengan pelajar tu memang dia carry. Senang. Boleh? Nanti keluarlah create account dah. Nanti akan dapat email dan you all boleh login. Cuba sebab saya dah memang dah register. Jadi tak jadi. Cuba you all buat. Okay, saya nak ensure, nak tengok, check balik. Internet slow tak apa, internet slow tak apa. Betul. Ija kata tu internet slow tu betul sebab sistem kongsi 7 ni dia memang kena kena internet yang kuat kan? Kalau masih lagi tak boleh buka, dia kena clear cookies, clear history data semua tu, baru boleh buka. Dekat handphone kita kan kita banyak nak ni. Lalu-lalu kan semua kena macam refresh balik pun dia boleh. Ni antara awal-awal dulu masa 2017 memang isukan lah kepada Shah Alam bahawa internet ni tak cukup kuat daripada Kepo Pasir Gudang. Tak boleh login lah. Akak kena register dulu. Lepas register dia dapatkan email kan? Tapi tu cara dia. Lepas dah register, dia akan keluar dulu tu. Cuba lagi. Yang internet tak okey tu memang tak boleh. Memang kena ni. Memang kena buat balik. Okey, cuma saya showkan juga. Cuma akaun saya nanti, akaun saya dengan akaun puan-puan tu tak sama lah tau. Akaun saya dengan akaun tuan-puan tu dia takkan sama. Allah pun pula. Contohnya ni, macam ni akaun saya. Ni ada sesi dirujuk lah dalam bulan lepas. Termasuk kes pelajar daripada Puan Zaz tadi. Memang masuk situ. Jadi kat sini lah. Cuma you all nanti akan sampai dekat. You all ada psychology test. Psychology test ni ada. Kalau you all klik, you all punya, sebab tu nak tengok you all punya account tu tengok. Dia keluar tak psychology test. Dia keluar. So hari ni kita nak fokus tentang fobia. Tapi fobia tengok, fobia tak ada dalam ni. Sebab fobia tu kita memang ambil daripada extra test dalam buku. Okay. Kalau dalam sistem dia ada 13 je. Okay. Boleh? Cuba register. Dah, okay, cun. Register je sebab bila register kan, dia boleh refer, sesiapa je boleh refer pelajar. Tak semestinya kalau contohlah pelajar kurang ajar dengan Siti, for example, and then maki-maki, itulah refer, nak buat suruh sesi counselling ke apa semua. And then kadang-kadang pelajar tipu HP. Kadang-kadang benda tu tak masuk data tertib pun, tapi nak refer. Tak semestinya semua perkara you refer tu mesti kes yang tata tertib, tak semestinya. Contohnya kalau kita ada aktiviti kat Pusat Islam, kita nampak pelajar Pusat Islam buat apa? Buat benda lincah apa ke? Terus refer. Ataupun apa-apa tak semestinya kes berat. Ataupun mungkin ada pelajar yang you nampak pergi HP tu pemalu sangat, apa semua, awak ni pemalu sangat lah. Saya refer awak kat kaunselor bagi awak punya self confidence okey, boleh juga. Tak semestinya kes berat-berat. Bila refer tu lagi senang, you refer, yang penting you kena tahu nombor matrik pelajar. Minta izin pelajar lah, cakap okey awak saya refer awak. Kadang-kadang pelajar dia macam malu nak buat sesi sendiri ataupun dia ada problem tapi dia tak tahu macam mana nak solve the problem. Dia rasa dengan diam dia akan solve. Mungkin akan solve tapi makan masa lah sebenarnya perkara macam ni. Okay? Tu satu, Alhamdulillah semua dah berjaya. Sistem yang kedua, okay, Aina boleh buka kat slide ni. Career counseling for you.
Alright. Okay, career counseling for you ni, contohnya nanti kalau macam ada staff untuk kenaikan pangkat ke apa semua kan. Kat sini kita ada psychology test. Selain you guna inventory test daripada sistem, you all boleh guna. Tapi saya tak tahu sistem staff keluar tak psychology test, sebab tu nak cuba. Okay, kalau buat Nizam ni ada tak tadi counseling to you tu dia keluar psychological test? Ke tak ada? Kalau tak ada, kedua ni pergi sini sebab dia memang fokus website tu detail untuk pelajar. Staff ni tengah dalam proses dibangunkan. Lepas sesi counseling staff pun kita terus tak payah nak file hijau sulit semua dah dalam sistem. Okay, tu yang saya ruangan chat tu career counseling for you.uln.my. You all boleh juga tengok banyak aktiviti di website berkenaan. Mungkin boleh sharing dengan student ataupun join venture ke buat aktiviti and so on. Dia benda-benda macam tu lah. Okay, sambil-sambil tu sebelum kita move kepada kita punya session hari ni untuk inventory sosiofobia. So far, Aina dah email kepada setiap orang tentang result masing-masing. Dan kita tak paparkan result masing-masing dalam slide ni. Semua orang tahu diri sendiri punya result. Ini adalah contoh borang manual soalan. Okay, ni borang manual soalan lah sebab kita ambil soalan tu pun daripada buku. Buku kita keluarkan. Daripada buku banyak-banyak lah. Daripada buku kita keluarkan jenis-jenis ujian. And then kita keluarkan. Jadikan Google Form. Alhamdulillah. Bila kita jadikan Google Form tu, dah boleh guna pakai lah. Tapi masa buku ni launching dengan PMC yang lalu lah. Rektor nama kita, Profesor Dr. Azizan Abdullah. Okay, skor dia mudah. Sebab tu jawab soalan sosiofobia ni dia macam 1 to 2 minutes je. Sebab dia ada ringan, sederhana, teruk. Dia macam, dia tak yang tadi yang Aina tunjuk tadi tu, scoring dia cuma tik-tik-tik dia. Okay, ini adalah hasil. Okay, semua orang cuba buka result masing-masing. Semua dah tahu kan? Saya percaya semua dah tahu result masing-masing. Cik Aina pun dah bagi. Okay, cuba tengok result masing-masing. Tengok you scoring yang mana. Sempat tak tengok? Tak payah beritahu kat sini. Tak payah beritahu kat sini. Cuba check result masing-masing. Dah dapat tak? Yang mana belum dapat, WhatsApp. Nanti kita email balik. Tahu tak sampai ke apa ke kan? Ada tak? Semua dah dapat kan? Boleh komen tak? Kalau dah dapat, cakap dah dapat. Dah dapat. Oh. Alhamdulillah. Tu dia. Dah dapat dah. Tu dia suara coach kita. Aduh. Tertepan je. Okey, semua dah dapat bila dah dapat, maksudnya dah okey semua. Semua dah dapat, udah dapat masing-masing. Alhamdulillah. Okay, next slide. Ingat dia scoring ni sebelum kita bagi penerangan. Alright. Antara dua ni, you all boleh teka kot. Mungkin dapat package percutian mana-mana kan. Package. Allah. Nantilah boleh makan sama-sama yang kita orang nanti. Okey, hadiahnya selepas PKP kita boleh makan bersama-sama. Okey, skor 25 ringan siapa? Ni result saya dengan Aina lah. Skor 35 sederhana siapa? Cuba dekat ruangan chat tu. Kopi skor dah lama tak masuk nyamuk banyak. Okey, siapa punya? Skor 25 siapa? Ya, teka je. $25 siapa? Kalau tiada macam mana? Bukan Ija punya skor. Ini yang kita orang punya ni. Teka, mana satu Puan Su, mana satu saya punya. Aduh, nak bagi makan ni. Yang tepat kita boleh makan ni. Cepat yang tepat dan awal. Tempat dapat hadiah. Orang dah kata belanja makan, tunggu naik PKP, tunggu boleh dine in. Cepat. Sebab nak belanja sekali dengan style you fikir hari tu Aina yang menang kan. Yang menang itu style fikir pun Nat Nat. Nat. Nanti boleh gabung. Lagi. Yang lain pun boleh ikut sekali lah, tapi bayar sendiri. Yang menang tu kita belanja. On je. Moonlight ke kat mana ke. Okay. Skor 25 siapa? Masuk kot. Skor 25 saya. Skor 35 sederhana Aina.
Mungkin. Tak tahu. Betul tak Aina? Betul tak? Betul. Okay. Kita akan sesi Naim bersama Cik Sofi ni. Lepas PKP buka. Kalau sekarang boleh dah makan makanan bilik masing-masing. Tak apa, tak seronok. Tu skor saya ringan. Skor Aina sederhana, tanyalah dia sederhana. Tapi saya still ada yang fobia sebab kenapa saya macam Ija kata tadi, dia jawab tidak. Tidak tu maksudnya mungkin Ija tak ada. Mungkin Ija dia tak ada. Dia tak ada apa-apa yang dia fobia. Dia okey je. Oh hantar je. Saya memang ada fobia saya. Saya fobia. Sebab tak ada soalan pasal kucing. Kalau ada soalan pasal kucing mungkin aku fobia. Semua orang boleh kat ruangan chat tu cuba beritahu fobia masing-masing. Kalau saya kan memang ada fobia. Trypophobia kan Aina? Saya kan? Trypophobia. Takut dengan biji-biji tu. Saya perasan tak kalau macam belakang pintu tu, kadang-kadang ada ofis belakang pintu tu dia ada tombol macam merah penahan pintu tu. Kadang-kadang tombol yang tu kan kadang-kadang dia macam mutu biji-biji kan macam saya tak boleh benda titik-titik. Dan saya tak boleh nak google tu sebab saya sangat geli benda tu. Saya tak boleh tengok. Jadi saya geli kalau macam kat tapak tangan orang ada bintik-bintik tu saya sendiri yang macam garu-garu tangan saya. Tadi saya dah cuba dah nak konon-konon nak buka nak tengok tak boleh. Sampai sekarang saya garu tapak tangan saya. Saya fobia, saya tak boleh tengok benda tu. Kalau dulu saya memang takut dengan reptilia lah, terutama ular. Tapi sampaikan saya tak boleh ada pakai handbag ular ke. Kalau orang kata saya memang beli leather, saya akan tanya leather ni yang leather apa. Kalau lembu on. Kalau dia kata kulit ular, tak apa. Memang saya tak nak, saya tak boleh. Okay, contohnya benda-benda macam tu lah. Okay, bukan buat-buat memang dari Azali, betul. Claustrophobia, tu Siti semua orang ada. Okay, siapa lagi? Kalau tak tahu nama fobia yang saintifik pun tak apa. Cuba tulis apa dia punya masalah. Selepas Aina terangkan dia punya simptom-simptom. Kita tengok. Cik Sofi ada fobia apa-apa tak? Ija fobia kucing. Fobia berbadan orang. Ya Ija. Patutlah meja Ija banyak minyak wangi. Kena faham lah kenapa meja dia banyak minyak wangi. Fobia dengan geli sama tak? Sama lah. Apa tu? Trypophobia tu macam akak tu geli tu sebenarnya. Macam dia takut dan geli. Geli tu dia takut. Macam tu Katak kot. Katak, okey. Geli dia tu. Tekstur dia katak. Okey. Kak Ida dia takut apa-apa tak? Puan Liza dia takut apa-apa tak? Asia takut apa? Ada? Kat ruangan cek ni saya tengok. Ada tak? Siapa lagi? Kak Ida tak ada Kak Ida ada takut apa-apa tak? Akak memang masuk orang yang berani Kat sini tak ada soalan apa ular dengan ulat-ulat cacing-cacing. Tapi kalau ular tu akak takut tak? Ulat cacing. Jadi fobia dengan benda tu? Ular tak sangat lah. Tapi cacing yang kecil-kecil tu. Maksudnya kalau macam suami macam Abang Is contohlah suka memancing, gunakan umpan cacing tu memang akak takkan sentuh lah tong badi cacing tu kan? Kim salam je lah. Ija kata Kak Ida takut bos apa? Dia memang berdua je tu dengan bos kat office tu lah. Dia memang berdua je tu. Okay. Lagi Puan Liza ada tak? Puan Liza ada geli apa-apa tak? Sebab kita tak ramai. Aisyah saya kata basikal kat Kelantan. Furban nak downhill yang tinggi berbasikal. Tapi so far patutlah Aisyah bawa basikal tanah rata Aisyah Okey, faham? Takut tempat macam Asia tu adalah takut tempat yang tinggi. Lebih kurang macam itulah. Okey. Fobia tempat tinggi juga betul. Kalau setakat dia macam fobia tempat tinggi ni tak boleh lah kita nak jumping ke ataupun tiba-tiba kita nak adventure ke terjun pakai payung terjun ke macam tu. So benda-benda macam tu lah. Tapi kalau orang yang berani dia sangat adventure dia memang kena lawan benda tu dulu jadi dia okey. Alhamdulillah semua orang ada fobia masing-masing. Aina takut apa lah? Apa dia? Aina takut apa? Fobia apa? Saya fobia dengan ular dan juga ketinggian. Lebih kurang you all lah. Ular tu spesies reptilia macam Sophie juga. Ketinggian ni sama dengan siapa tadi? Asia. Okey, benda macam tu. So far Siti pun takut tempat yang tinggi. Hiking dia lain tau.
Contohnya, ni pengalaman saya dulu pun tak suka tinggi-tinggi. Contohnya kalau dah hiking kan dah naik tinggi kan, saya tak nak turun dah sebab saya dah tengok daripada tempat tinggi. Pandai-pandai dia ambil saya tu pakai apa. Saya takkan turun, serius takkan turun. Kalau lah saya hiking tu dekat dengan gunung yang berdekatan dengan pulau, saya akan make sure boat datang. Saya sanggup call. Bayar mahal pun saya sanggup. Saya tak nak turun. Nanti kalau kat pulau biasanya ada kat pergunungan yang ada pulau-pulau, biasanya kita sebut macam pergi tempat private place pula kan. Okey, contohnya pulau-pulau tu nanti kita kena turun kan daripada gunung tu lah. Tapi saya dah tengok tinggi, saya tak nak. Saya biasa call, saya call nanti boat datang ambil. So saya turun dalam rendah je. Saya sampai macam tu. Tinggi lah. Sebab saya suka naik kan. Kita suka climbing tapi tak. Okey, boleh flying fox tapi masa flying fox tu biasa kadang-kadang kita kejam mata kan. Tapi zaman pandemik ni nak naik flying fox dah takut kot. Sebab dah lama dia orang tak guna. Dah 2 tahun besi dia tak guna dengan dia punya apa. Dia punya tali tu mau terputus masuk dalam ni pula tasik ni. Jatuh buat tasik okey lagi kalau air banyak. Tiba tak tahu berenang dah susah. Alright. Suka naik gayat, suka naik tak suka turun. Sama tak kita? Kita memang geng tak? Jom kita pergi hiking. Cik Sophie kita punya coach depan. Tak. Ija buat diet. Nak naik gunung kena diet dulu. Okay, alhamdulillah semua dah bagi feedback masing-masing. Okay, set seterusnya. Ni adalah definisi fobia. Nanti penerangan lebih detail nanti Cik Aina akan terangkan. Definisi fobia kalau daripada NAVIC 2005 ni dia lebih kepada kita cuba menghindari situasi membuat dan mungkin dinilai menunjukkan tindakan kecemasan atau berperilaku yang memalukan lah. Contohlah saya trypophobia. Tadi saya cuba Google sebab nak cuba tunjuk nak share tapi tak boleh nanti saya terkenal-kenal. Sebab kadang-kadang dia orang ni saja je macam threaten orang yang trypophobia ni dia orang create kan image-image yang menakutkan kan. Kadang-kadang orang yang tak faham tu dia create image yang menakutkan, dia post dalam Google. So bila kita search image Google tu dia akan keluar. Bagi orang yang tak ada fobia tu dia tak rasa apa-apa. Bagi orang yang rasa tu dia jadi insecure tau. Dia terus insecurity terus jadi macam tu. Jadi kalau macam saya dah tengok tadi trypophobia tu, dia jadi tekstur tu, dia macam tangan berutu-berutu tu. Saya dah mula nak garau tangan saya ni. Padahal kat tangan saya tak ada apa-apa pun. Saya dah jadi macam tu. Tu yang dikata berperilaku secara memalukan lah. Contoh kita cakut tempat tinggi ke apa kan. Terjerit-jerit ke, contoh macam tu. Itulah perilaku memalukan dia. Ataupun tengok ular, kita dah tengok katak ke, cacing kita dah terloncat-loncat dah. Sebenarnya contohnya orang tengok Kak Ida ni muslimah je. Sekali tiba-tiba kat kaki dia ada cacing habis dia meloncat. Kalah Ija dia punya melakah ke apa semua. Jadi benda-benda macam tu lah. Tanda-tanda kecemasan atau berperilaku secara memalukan. Tu maksudnya. Bukan kita sengaja nak malukan diri kita tapi kerana kita fobia. Sebab fobia ni adalah satu benda yang unrational belief system, iaitu pemikiran yang tidak rasional. Biasanya dia hadir dalam sesuatu situasi lah. Okey, benda-benda macam ni. Tapi ada juga orang yang dia memang dah mental health ke arah fobia ni. Sebab tu dia akan rasa macam berpeluh-peluh. Sebab tu soalan dia tak berpeluh-peluh gigi. Benda-benda macam tu. Ada orang dia memang banyak simptom-simptom mental health yang ada di dalam diri dia. So far kalau kita boleh control, contohlah macam saya takut ular ke, saya takut ni, trypophobia ke, tapi saya boleh control, saya buat benda tu. Cik Safi takut katak ke, okey je, tak adalah nak pelihara katak dalam aquarium untuk rumah ke, nak buat stok ke, tak adalah, tak ada nak beli toys katak ke apa semua. Jadi kita bereaksi rasional. Yang tak rasional ni dia sentiasa ingat sampai tak rasional, sampai dia terbawa-bawa dalam kehidupan. Tu yang menampilkan perilaku-perilaku yang memalukan tu. Jadi sebab tu kenapa tadi awal-awal saya dah tanya apa you all punya fobia masing-masing. Jadi sekarang kita dah tahu dah, kita tak boleh nak paksa. Contohnya saya jumpa Asia kau ni asyik cycling dekat setakat tasik je ni lah, cycling tempat-tempat tinggi ke cuba. Kita jangan threaten dia macam tu pula. Sebab kita dah tahu benda tu adalah fobia tersendiri dia. Dan benda tu kalau dia tak ubah pun tak ada masalah sebab dia bukan ke arah fobia yang ekstrim. Jadi dia just boleh hindar. Solution kita avoid. Kita avoid sebab benda tu kita boleh handle dengan cara kita avoid. Tapi bagi kes-kes fobia yang kita dah refer kepada psikiatris adalah dia memang sentiasa teringat-ingat, meracau-racau. Contohlah seseorang tu takut ular, bila dia tutup mata tu dia dah terbayang ular. Dia angkat selimut dia dah bayang ular kat sebelah dia. Jadi
perkara-perkara tu memang kena kita diagnose, kita buat terapi dengan dia, bagi dia kurangkan sikit demi sikit fobia dia. Macam you all semua okey kan, walaupun punya fobia macam tu, once kita buat okey kan you all? Ke tak? Kak Ida kalau tengok cacing, kalau ketika tengok kan Kak? Kalau tak tengok okey je kan Kak? Kalau tak tengok cacing okey kan? Okey je. Okey je. Jangan nampak lah. Contohnya kalau Ija takut kucing, hamster takut tak Ija? Hamster. Ke kucing je? Sial. Segala jenis binatang takut. Binatang berbulu ke binatang bersisik ke berlicin ke yang mana? Binatang berbulu. Berbulu. Maksudnya kalau Ija okey, kalau teddy bear berbulu okey tak? Apa? Kalau Teddy bear. anniversary kan suami datang bawa teddy bear besar dengan flower, dengan kek tarik duit keluar dalam 1,000 kan contoh. Tapi you ambil mana? Adakah you ambil kek yang ada duit tu dengan flower, teddy bear tu you buang berjana? Ke you okey je? Ambil duit je. Kalau kek makan manis, yang lain semua geli. Okey, maksudnya awak adalah takut bukannya reptil tu je, awak adalah takut benda-benda yang berbulu. Okey. Tapi kalau dalam terapi pula macam mana dia adapt kita kan? Okey, apakah benda-benda yang berbulu? Pernah tak pakai baju-baju yang berbulu-bulu? Baju yang berbulu-bulu tu pasal tak kalau macam kita cuaca sejuk yang berbulu-bulu tu pakai? Tak pakailah Malaysia kan? Memang takkan pakai. Kapet berbulu tu memang geli. Okey, baru nak tanya, kalau kapet yang berbulu pun tak. Maksudnya Ija punya kecenderungan fobia tu bukan setakat dekat binatang kucing tau. Dia adalah benda-benda fobia yang berbulu-bulu. So contohlah you all tiba-tiba nak dengki dia ke, ambil benda-benda bulu ke, tiba-tiba buat kat telinga dia ke, buat kat tangan dia, kita tengok dia punya meloncat-loncat ke, takut ke, geli ke, siap-siap nak kena carut jadi kan. Jadi perkara-perkara benda tu yang jadikan kita memang fobia. Tapi kalau macam terapi kan dia akan suruh kita bayangkan kat sebelah you all. Contohnya dia akan bagi hijau macam duduk dalam kursi, terapi tu akan cuba okey tutup mata, bayangkan okey sekarang ni kat sebelah you ada kucing, macam ni. Dia memang makan masa proses. Kalau macam orang yang mahir NLP tu dia more kepada NLP jugalah sebab dia kepada hipnosis. Bagi orang normal dia pakai hipnosis je. Bagi orang tak normal tu baru dia pakai ubat. Tempat tinggi masih boleh kawal, tempat sempit memang tak boleh buat bincang. Tak suka tempat sempit kan. Roller coaster jom. Hamster comel lah. Itulah hamster comel. Buat kursus excelling, pilih flying fox. Okey, yang ni sebenarnya Syafiq pun nak buat dah Kak dekat ni. Tapi sebab alat-alat semua dia dah beli dah kan. Okey je kalau diluluskan ni dah boleh dah kita. Sesak nafas je lah. Tempat sempit memang tak boleh buat bincang. Kalau naik lift sempit tu memang berisan sikit kan. Alright, seterusnya Aina. Okay, ni kan dah Aina kan? Ni dah Aina. Okay, seterusnya Aina sambung. Ke Aina tak ada? Saya sambung. Okay, saya sambung balik. Ni antara ciri-ciri emosi sosiofobia. Aina kat rumah lain tak okey tu. Ciri-ciri yang emosi, dari segi emosi berlebihan, tidak percaya diri, cemas berlebihan untuk interaksi sosial. Okey, takut berlebihan akan penilaian orang lain terhadap diri. Okey, contohnya takut kan dari segi emosi. Contohlah, kita takut tempat tinggi kan, tempat tinggi. Okey, betul. Baru nak bagi contoh. Kita kalau pergi shopping mall, okey, bila terapi tu membantu klien yang takut tempat tinggi ni, dia akan bayangkan, okey, awak takut tempat tinggi bagaimana? Pernah pergi shopping mall? Shopping mall yang tahap tinggi, you drive ke parking tak? You bawa kereta tak pergi parking shopping mall? Pergi, awak boleh tak drive parking shopping mall yang aras 20 ke berapa? Boleh. Contoh kita pergi Ion ke, kita level 5, kita parking, okey. Maksudnya, you okey tempat tinggi, yang penting you tak nampak. Kan, shopping mall makin terapi. Tu nampak tu, betul. Maksudnya you takut tinggi, tapi sebenarnya you, contoh kita pergi ke LCC. Contohlah anniversary habis PKP, husband ajak check in ke hotel KLCC. Okey je, you tak takut dengan ketinggian, you hanya takut ketinggian, tapi bila you dalam hotel tu, you tak ada masalah perkara-perkara macam tu. Jadi, terapi tu akan bantu you takut sebenarnya, bukan tinggi, you takut bila memandang ke bawah.
Sebab tu emosi-emosi kita nak tahu yang bagaimana. Okey, takut akan tindakan. Okey, kenapa bila kita fobia kita takut? Contohnya kalau ada Syafiq nak buat apa aktiviti terjun bangunan, apa Asia nama yang Syafiq nak buat tu Asia? Asia ada ke? Apa Asia alatan yang Syafiq dah beli tu, yang bos awak dah beli tu? Asia tak ada lah. Tali tinggi. Dia dah beli dah set tali tinggi tu. Cik Sophie dah dulu apa semua tu. Wah, panjang umur dia. Okay, yang ni adalah orang-orang yang takut tinggi. Cik Syafiq, apa nama yang tali tinggi tu? Ramai yang fobia tempat tinggi ni. Mana si jebat ni? Actually, betul lah macam yang kawan cakap tadi. So far, contohlah kita nak aktiviti yang ni, contohnya macam saya pun jadi takut tinggi. Contohnya kalau Cik Syafiq kata puasa tak apa, tali ni kita dah kukur dah. Momentum dia setakat berat 85 kg, okey boleh naik ni. Contohnya lepas tu saya pun duk fikir, alamak boleh ke ni kan? Syafiq takut tinggi. Okey, contohnya tapi saya rasa takut bila saya dah bayangkan, wah kalau apa-apa berlaku terus saya dah rasa trigger, saya dah rasa malu sangat. Saya tak buat. Tapi kalau emosi tu, saya dalam keadaan relax, saya memang takut. Tapi saya cuba sebab saya nak lawan saya punya takut tu, saya cubalah buat selling, repelling ni semua. Jadi tindakan saya tu, saya dah rasa setting. Kalau orang yang social phobia yang teruk ni dia rasa, malu-malu. Tapi kita nak lawan, malu tu macam mana kita nak tukar dia kepada perkara yang neutral. Jadi tapi kalau saya tak boleh, saya takkan buat lah. Saya fobia kalau nak menangis sebab boleh nampak muka bini. Memang dia kena marah. Kalau anak menangis, maksudnya Syafiq tertidur ketika jaga anak. So memang fobia lah kena marah dengan bini. Okay. So tu antara-antaranya. Nanti Encik Syafiq mungkin boleh buat lah aktiviti ni tali tinggi ni macam Asia cakap ni. Sebab set yang you beli tu tali tinggi kan. Saya pun nak cuba dulu. Kalau yang berat antara HCP ni saya lah. Yang dalam ni. So insyaAllah lah. Okay. Boleh tak ada masalah insyaAllah. Okay Aina, sambung yang tadi yang pertama dah emosi, yang ni fizikal. Okay, boleh dengar tak suara saya? Boleh Aina, boleh. Okay, jadi seterusnya ialah fizikal. Okay. Pertama, dia punya simptom ialah wajah terlihat merah. Okay, ada orang kan jenis muka cepat merah kan. Kadang orang fikir blushing, sikit-sikit cakap blushing. Tapi blushing seseorang itu pasti ada maknanya. Sama ada dia rasa panas ke sebab cuaca panas ataupun adakah sebab dia rasa malu ke. So kita kena lihatlah, kita kena tanya dia sebelum kita ejek-ejek ke. Kadang orang suka usik-usik kan, muka merah tu, blushing lah tu. Kita kena tanya dia, blushing sebab apa? Okay, seterusnya ialah sesak nafas, kemudian mual, sakit perut kan. Bila kita dalam keadaan fobia, kita rasa takut, kita rasa nervous, tekan. Jadi tak mustahil kita akan rasa sakit perut. Kemudian badan dan suara gementar, jantung berdegup kencang, berpeluh berlebihan, pening dan pingsan. Ini kira dah ekstrim sangat. Contoh takut dengan ular, nampak ular terus pingsan. Ini antara simptom dia. Okay. Seterusnya ialah tingkah laku. Okay, kalau tingkah laku ni pertama dia kegelisahan atau cuba untuk mengelak. Contoh takut kucing kan, kita takut kucing, kita akan sedaya upaya untuk elakkan daripada bertembung dengan kucing tu. Kalau kucing datang nak meleset-leset kan, masa tu lah kat kaki kita nak duduk atas kursi, bersila terus atas kursi kan. Okey, itu merupakan antara tingkah laku yang menunjukkan kita berada dalam keadaan fobia. Yang kedua ialah mesti ada teman ke mana pun anda pergi. Ni jenis yang agak pemalu dan juga jenis yang tak suka bersosial. Contoh, nak pergi beli burger depan rumah pun nak kena adik temankan kan. Padahal dah kenal lah jiran-jiran kita. Ini merupakan juga antara tingkah laku yang menunjukkan anda seorang yang mengalami fobia. Okey, seterusnya ialah ketakutan biasa dalam social phobia. Okay, ada dua situasi iaitu situasi keadaan dan juga situasi interaksi. Okey, situasi keadaan contohnya anda fobia bila kena buat pengucapan awam, kena public speaking, kena bagi ucapan, kemudian makan di halayak ramai. Anda jenis yang takut kan, takut ada orang perhatikan, comot sikit mesti ada orang komen. Itu merupakan antara overthinking yang mungkin akan anda hadapi kalau anda seorang yang social phobia. Okay, seterusnya masuk ke dalam ruang yang ramai.
Okay, kalau anda jenis introvert, suka duduk sorang-sorang, suka duduk dalam bilik kan, tiba-tiba kena push, pergi jumpa orang ramai, pergi majlis orang ramai kan. Masa tu anda akan rasa berdebar, berpeluh, risau dan seterusnya lah menggunakan tandas awam. Okay, kita nampak pelik, takkan guna tandas awam pun takut kan, orang tengok pun kat tandas kan. Tapi dah namanya tandas awam, maksudnya ada orang yang akan keluar masuk, akan bertembung juga dengan orang. Itu merupakan keadaan-keadaan yang kita rasa fobia sangat nak bergaul ataupun nak bersosial dengan orang lain. Okay, situasi yang kedua ialah situasi interaksi. Okay, situasi interaksi ni berkaitan dengan berborak dengan orang lain. Okay, contoh, katakanlah anda seorang yang pemalu kan, jenis yang penyegan teramat. Okay, anda rasa awkward kalau nak borak dengan orang lain. Kemudian berbual di telefon. Kalau macam saya sendiri, saya ada pengalaman masa saya zaman belajar dekat universiti, masa zaman degree, master, saya seorang yang sangat takut nak berbual kat telefon. Nak cakap dengan operator telefon pun saya malu. Kemudian ada seorang kawan baik saya ni, dia lah yang banyak bantu saya, train saya macam mana nak cakap dengan operator. Contoh operator bank ke kan. Saya rasa macam padahal kita tak kenal pun orang tu dan dia pun tak kenal kita, tak jumpa, tak nampak muka pun. Tapi ada satu fobia macam ni lah, berbual kat telefon tu rasa malu sangat. Padahal tak ada apa-apa pun. Kemudian bila lama-lama kawan saya bantu saya, akhirnya saya boleh bercakap dengan operator telefon dengan selesa. Seterusnya lah bercakap dengan orang yang dikenali, menghadiri kumpulan yang ramai, contoh macam majlis perkahwinan ke, majlis makan-makan ke. Kita rasa awkward nak bertegur sapa ataupun beramah mesra dengan hadirin yang ada dekat majlis tu. Dan yang terakhirlah berurusan dengan pihak atasan. Okay, ni bagi kita pekerja-pekerja ni, kita ada bos kan. Macam HCP, bosnya Encik Safi kan. Ada certain orang mungkin dia rasa fobia ataupun rasa takut nak jumpa dengan bos. Kadang kita tak buat salah pun, kita just mungkin nak tanya ataupun nak report something ke kan. Tapi bila dah namanya bos, nak jumpa bos, dengan nama bos pun dah rasa berdebar, padahal tak ada apa-apa lagi. Ini merupakan antara situasi-situasi menunjukkan anda berada dalam keadaan social phobia. Okay, seterusnya ialah punca-punca. Okay, setiap apa yang berlaku pasti ada punca-puncanya. Jadi ini adalah merupakan punca-punca bagi mereka yang menghadapi fobia. Pertama ialah genetik. Okay, genetik ini berkait rapat dengan keturunan. Okay, termasuklah keturunan mungkin kita mewarisi daripada ibu bapa kita, mungkin kita mewarisi daripada datuk dan nenek kita, moyang kita. Sebab genetik ni kan bila kata keturunan ni mesti ada salah satu ataupun salah seorang daripada ahli keluarga kita ada tendensi ataupun kecenderungan untuk mempunyai fobia atau penyakit-penyakit tertentu. Okey, yang kedua ialah persekitaran. Okey, persekitaran ni merangkumi persekitaran bersama keluarga, bersama kawan-kawan, bersama jiran-jiran, bersama masyarakat sekeliling kita. Sebagai contoh, kalau macam saya masa zaman sekolah, okay, kat rumah ada bela kucing. Okay, kat rumah okey je. Tapi sebab saya dulu sekolah asrama, jadi bila kat sekolah ada kawan baik saya ni dia takut dengan kucing. Nampak kucing je menjerit-jerit kan, berlari-lari ke sana sini. Secara tak langsung tanpa sedar, saya pun jadi tertakut dengan kucing. Padahal kalau ikutkan sebelum ni tak takut pun kucing. Tapi sebab kawan baik saya ni dia takut kucing, jadi saya selalu dengan dia, bila nampak kucing pun saya pun jadi takut nak pegang kucing rasa geli. Okay, bila anak kucing kan kecil kan, bila pegang saya terbayangkan tikus, padahal tu anak kucing kan. Okay, tapi bila lama-lama dah habis sekolah, dah duduk rumah balik, dah duduk balik dengan kucing-kucing ni, saya dah tak takut dengan kucing. Jadi itu menunjukkan bahawa persekitaran juga boleh menjadi antara punca kepada fobia. Yang ketiga ialah kekurangan hormon serotonin. Ya, hormon serotonin ni berkait rapat dengan hormon mood kita. Mood nak happy, nak sedih, nak marah semua tu. Okay, bila kita kekurangan hormon serotonin ini, itu juga menjadi salah satu punca kepada fobia. Okay, kalau boleh hormon serotonin ni kita nak cuba timbulkan, nak cuba tingkatkan dalam diri kita supaya kita jadi lebih ceria, lebih gembira selalu. Okay, yang keempat ialah struktur otak. Okay, struktur otak ni dia berkait rapat dengan neuron-neuron dalam otak kita. Ada neuron transmitter kat otak kita kan. Bila daripada struktur neuron otak kita short, ada wayar short, tu juga boleh antara menjadi punca kepada fobia. Dan yang kelima ialah peristiwa masa lalu. Okay, bagi siapa-siapa yang mungkin masa zaman kecil-kecil dia kan ada peristiwa silam
tentang fobia something, tu boleh juga menjadi antara punca. Sekarang contoh, dulu masa kecil-kecil dia takut dengan katak gitu kan. Sampailah ke besar pun masih lagi takut katak sebab dia ada peristiwa masa lalu dengan katak. Okey. Itu merupakan antara punca-punca berlakunya fobia. Okey, boleh hadam tak setakat ni? Boleh. Okey, terima kasih. Boleh. Okey, seterusnya ini merupakan antara contoh-contoh fobia yang ada. Okey, kalau ikutkan ada banyak sangat dan kadang-kadang kita rasa pelik. Ada ke fobia ni? Macam pelik je, contoh macam ni. Ketakutan berlebihan akan sayuran. Macam logik ke? Tapi inilah manusia. Manusia itu unik, manusia itu berbeza-beza. Jadi kita kena terima seadanya. Okey, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh check masing-masing kat Google kan. Okey, takut apa namanya. Sebab kalau saya sebut ni kerang pelik-pelik pula keluar bunyi takut salah pula kan. Okay, jadi ini merupakan antara nama-nama fobia yang ada dekat dunia. Okay, boleh Google, boleh cari lagi nama fobia-fobia lain dan boleh baca sebab menarik sebenarnya. Menarik sebab benda ni di luar kotak pemikiran kita. Contoh, takut lebihan pada ayam, takut nak masak. Mungkin siapa-siapa yang macam tak kerti masak ataupun malas masak boleh guna alasan ni. Saya ada fobia, ketakutan untuk masak kan. Okay. Puan Su, fobia apa nama tadi? Trypophobia. Ni Syafiq, Encik Syafiq yang tanya ni, bagaimana pula maksud nama yang dikaitkan dengan faktor fobia? Maksud nama? Boleh sentak. Adakah betul? Maksud nama tu macam mana Encik Syafiq? Tak faham. Ni antara nama, okey? Macam Kak Noraida dia kata anak dia takut sayur. Lacanophobia. Gitu. Ni ada kena baca pelan-pelan kan takut salah sebut lah. Okey, Cik Syafiq tak faham soalan. Bagaimana pula maksud nama yang dikaitkan dengan faktor fobia? Fobia nama ke? Oh, fobia dengan nama ke? Bukan maksud saya nama yang diberikan kepada anak-anak, kepada kita, yang mana kalau maksud nama tu contohnya penyayang contoh, tapi bila dia tak dapat macam dia tak rasa penyayang dia tu, dia fobia dengan orang sebab kaitan nama yang diberikan tu dengan sikap dia, dengan apa yang berlaku pada tu, dia jadi fobia. Maksud nama dia lah, nama yang diberikan pada dia. Contoh macam tu lah lebih kurang. Adakah maksud nama tu mempengaruhi dia jadi fobia ataupun mitos je? Dia kategori mitos lah. Cuma dia menjadikan, macam tadi kita cakap lah, dia emosi, tingkah laku. Dia kat mana? Pergi kat mana? Dia pergi kat kognitif lah. Okay, kognitif tu dia lahir kat tingkah laku dia lah. Sebab dia dah fikirkan maksud nama. Contohlah Syafiq tu maksud dia seorang yang handsome. Tapi contoh lah Syafiq keluar rumah dalam keadaan tak handsome. Selekeh-selekeh, baju tak gosok apa semua kan. Ada tim mata semua kan. So you jadi fobia dengan diri you sendiri sebab you dah setting dalam you punya mindset you adalah nama Syafiq ni adalah seorang yang perfect, yang handsome dan aku kena keluar handsome. Tapi dalam counselling kita dah panggil benda tu sebagai unrationality system tau. Unrationality system kenapa? Kadang-kadang baguslah orang tu fikir dia perfect. Kenapa saya rasa tak bagus? Contoh, kita bagi satu situasi pelajar yang pandai. Sebab kita dalam ruangan akademik kan, pelajar ni dia target dia memang straight A, dah masuk UiTM, and then part 1 dia dapat 3.9, part 2 dia dapat 3.4 flat, tiba-tiba part 3 dia dapat 3.4. Okay, bagi orang-orang yang macam ni sebab dia dah setting, I am perfect person. Bila dia tak ANC, dia akan rasa down. Dia akan dapat mental illness. Orang yang akan nampak, pointer you okey lah, ramai lagi pointer yang tak okey. Tu bagi orang lain, tapi bagi diri dia sebab dia dah setting dalam hidup dia, dia mesti pandai, saya mesti pandai, saya harus dapat benda tu. Saya suka Cik Sophie, saya mesti dapat Cik Sophie contoh. Dia dah jadi perkara yang tak rational kan. Cuba saya dah tambah. Sebab biasanya student memang ada benda-benda perfectionist. Okay. Kita perfectionist sebab dia dah jadi impulsif, dia dah jadi OCD tau. Dia dah jadi OCD sebab obsesi kompulsi disorder. Dia dah terlalu taksub dengan benda-benda tu. Dia taksub sangat sebab dalam kehidupan ni kita boleh bersederhana je. Once kita dah taksub, dia dah jadi teruk.
Contoh Masuk. Setuju. Contoh nama orang tu kesempurnaan maksud nama dia. Lepas tu dia buat sesuatu tu jadi tak sempurna. Lepas tu dia fobia lah nak buat benda tu lagi. betul. Dia takut tak sempurna macam maksud nama dia sempurna. Konon. Dia kurang gitulah kan. Betul. Contohnya kalau macam kita isteri-isteri yang pengemas di rumah ni, kita memang ada OCD pun. Tapi OCD kita tu lebih kepada perfectionist. Okey. Tapi orang-orang yang mental health, OCD dia macam mana tau? OCD dia contoh, dia ambil wuduk. Sebab kita ambil wuduk, as long kita rasa kita dah cukup tertib ambil wuduk tu, sekali round tu dah okey. Tapi bagi orang yang OCD ni, dia akan ambil wuduk 10-20 kali. Contohlah, kenapa awak ambil wuduk sampai 10 kali? Contoh saya tanya klien saya, bonda, saya ada adik-beradik 10 orang, sebab saya yakin bila saya ambil 10 wuduk tu, saya ambil untuk 10 orang. Kalau saya tak cukup 10 tu, seolah-olah salah satu keluarga saya dah mati. Kan kita dengar pun macam Allah kan. Jadi so far memang orang-orang yang OCD ni dia memang keadaan gitu. Macam soalan Cik Syafiq tadi, sebab dia dah perfectkan nama, contoh dia answer dia kena perfect. Contohlah dia nak flying fox ke apa semua, dia kena lap dulu kali-kali tu. Kena spray lah. Kalau sekarang ni kita baru dah sibuk nak pakai hand sanitizer semua, orang-orang yang fobia ni sebenarnya dia dah hand sanitizer. Contoh dia pergi bank, dia spray dulu tempat-tempat yang cocok duit tu, dia lap dulu. Tak tahu kat belakang ni dah beratus ramai lah. Dia lap dengan wet tissue apa semua, dia spray lagi. Tu satu kalau pergi bank. Contohnya kalau kita pergi EPF, so far kalau macam kita ada pasangan yang private, Syafiq pun yang EPF banyak lagi tak keluar tu. Pergi keluar IC Sejahtera apa semua tu. Okay, you kan kita kena kita punya thumbprint kan. Spray dulu kat tempat thumb tu, lap dulu. Jadi sebab tadi kan ada orang guna, saya pernah bawa, sebab saya pernah jadi human resource, saya pernah bawa staff yang pelik-pelik macam ni. Bukan orang kita, memang Mak Saleh pun pelik. Dia buat spray sampai kan staff yang dekat bank ke, dekat EPF mungkin macam stres. Dia kena spray satu meja, dia nak letak tangan dia untuk isi dokumen. Orang bagi pen, dia spray dulu pen tu. Sampai macam tu. So tu dah OCD lah sebenarnya. Tu yang obsesi kompulsi disorder. Okay, terima kasih Cik Sophie dah post tu. Okey, alhamdulillah ada mangga rambutan, parent daripada kampung duk post tadi. Alhamdulillah. Rezeki saya lah, yang lain dapat tengok je lah. Okey, so ada lagi macam Ijah tadi memang kucing, tak boleh buat apa, bulu-bulu, tak suka bulu-bulu. Nasib baik kau tak dapat lelaki yang berbulu je. Okey, seterusnya Aina sambung. Okey, seterusnya ialah kesan-kesan. Okey, apakah kesan-kesan masalah fobia ini kepada individu? Pertama ialah cubaan bunuh diri. Okey, ini bagi masalah fobia yang kronik, yang dah teruk sangat. Okey, dia ada tendensi ataupun intention nak bunuh diri untuk hilangkan masalah fobia dia. Yang kedua ialah merasa rendah diri. Okey, ini juga antara kesan dia. Contoh bila kita pergi, katakanlah nak buat aktiviti lasak kan, nak pergi panjat gunung ke, nak buat aktiviti yang tinggi-tinggi ke, tapi kita ada masalah gayat ni, kita fobia ketinggian ni, of course kita akan rasa rendah diri. Sebab orang lain semua boleh buat tapi kita je yang tak boleh buat. Okay, orang lain tak tahu masalah kita je yang tahu masalah kita kan. Okay, itu yang menyebabkan kita akan rasa rendah diri. Yang ketiga ialah tekanan hidup. Okay, bila kita ada fobia ni, satu masalah fobia, contoh kata kita duduk dalam satu rumah, ada keluarga. Okay, family kita semua suka kucing. Tapi kita je yang fobia dengan kucing. Tak boleh dengan bulu-bulu, tak boleh dengan kuku cakar-cakar dia kan. Of course kita akan rasa tertekan. Sebab apa? Surrounding kita tak mengalami masalah yang kita hadapi. Alright. Yang seterusnya, keempat ialah penyalahgunaan dadah. Okay, ini merupakan jalan, orang kata jalan apa? Jalan paling mudah untuk dia menangani masalah fobia dia, iaitu dengan menggunakan dadah. Okay, ini merupakan kesan lain. Yang kelima ialah sangat sensitif dengan kritikan. Okey, orang-orang yang mengalami fobia, terutamanya fobia-fobia yang rare ataupun fobia-fobia yang kadang-kadang macam tak boleh terima akal. Contoh, sensitif, kita sangat sensitif dengan katakanlah apa tadi, tak boleh dengan ayam. Okey, tak boleh makan ayam kan. Okey, nanti akan ada orang sekeliling kita yang mungkin akan kritik kita, katalah ayam sedap kok, kenapa tak makan ayam, rugilah kau tak makan ayam ni, mulalah dia mengapi-apikan kita dan kita akan rasa sangat sensitif dengan kritikan tersebut. Seolah-olah kita lah loser kat dunia ni sebab kucing tak makan ayam je pun. Okay. Itu menjadikan kita sangat sensitif. Yang seterusnya ialah tidak mampu berasa tegas. Okey. Sebab ada orang yang memikirkan ataupun menganggap
fobia ini merupakan kelemahan diri dia. Sebab tu dia tak boleh nak bertindak asertif terhadap stand dia yang contoh dia takut kucing. Tak boleh nak menyampaikan dekat orang sekeliling aku takut kucing, aku takut benda bulu-bulu. Dia tak mampu nak luahkan kata-kata tu dekat orang lain sebab takut akan di-judge ataupun dinilai dengan orang-orang tersebut. Yang terakhirlah hubungan dengan orang sekeliling akan kekok. Okey, macam tadi contoh yang nak pergi buat aktiviti lasak dengan ketinggian kan, nak buat aktiviti ketinggian. Okey, bila semua orang boleh buat tapi kita seorang tak boleh buat, kita akan rasa awkward dengan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Sebabnya mereka semua enjoy the moment tapi kita je yang lonely duduk tengok orang buat aktiviti kan, tak tahu nak borak apa. Orang semua tengah share dia punya perasaan, dia punya keseronokan buat aktiviti ketinggian ni, tapi kita je yang tak mampu nak join sama-sama sebabnya kita ada fobia dengan ketinggian. Okey, ini merupakan kesan-kesan dia. Baik, seterusnya ialah tip mengatasi. Okey, macam mana kita nak atasi masalah fobia? Pertama ialah memahami kecemasan yang dialami supaya dapat mengatur strategi untuk menghadapi masalah fobia. Okey, katakanlah kita berada dalam bilik kita, okey, ada orang fobia dengan kumbang, dengan serangga kan. Okey, contoh tiba-tiba dalam bilik dia ada serangga, ada lipas, ada kumbang. Okey, apa yang dia patut buat? Okey, kalau orang tu dia tak faham dia punya fobia, tak faham dia punya kecemasan tu dan tak mengatur strategi tu, tindakan yang mungkin dia lakukan ialah dia hanya menjerit-jerit. Contoh dia jerit lipas tapi tak buat apa-apa pun. Okay, so dia kena faham apa situasi tu, dia kena tahu masalah fobia dia dan dah set strategi. Contoh ada kumbang dalam bilik, okay ada kumbang. So aku kena keluar daripada bilik ni, tak boleh duduk dalam bilik ni. Okay, tak perlu nak jerit-jerit kan. Just keluar daripada bilik ni, okay, minta tolong siapa-siapa, tolong spray ke, tolong tangkap kumbang tu ke. Okay, itu merupakan strategi dia. Okay, yang kedua ialah berhenti untuk membayangkan hal-hal yang tidak rasional terhadap situasi sosial yang akan dihadapi. Okey, bagi contoh. Tu jejak Aina, tu ayam Aina kan? Ya. Itulah awak sebut lagi fobia ayam. Dia dengar tau. Pak Long duduk kampung, ada ayam, ada kucing. Kalau pagi-pagi ada bunyi serangga, bunyi burung. Tak, sebab tadi Aina bagi contoh fobia apa? Fobia ayam. Fobia ayam chicken yang makan. Dia dengar tu, ya Allah, dia dengar. Dia dengar sampai beria dia marah. Udah. Siapa yang ada fobia ayam tu minta maaf ayam saya mengganggu. Terus teringat ayam goreng tu Sabi. Semua nak fikir siapa yang buka suara ayam ni. Hijau pun ayam siapa tu? Meriah ayam tu. Nak kena sembelih ke apa tu ayam tu? Bersungguh-sungguh dia. Ayam ni dia nak menetas, nak bertelur. Tu yang jadi kecoh tu. Ni namanya apa? Telur sebiji ijo sekampung Ni lah pepatah kita untuk petang ni. Ayam ni memang iklan lah. Minta maaf semua. Okey, ni antara tips ni memang saya sambung Aina. Okey. Saya sambung. Ni ayam lagi, saya sambung. Sekejap, saya matikan. Tak, saya sambung slide tu buka je. Okey, buka balik. Alright. Ayam ni memang iklan kan, tak boleh. Ayam Aina tengah bertelur. So saya nak sambung. Okey, tips mengatasinya adalah, ni antara tips yang biasanya kaunselor kita buat. Biasanya bila kita dah kenal pasti kaunseling, contohlah dalam kita semua ni ada 7 orang. 7 orang klien masuk 2 orang kaunselor, kita ada 8 orang. Okey, dalam 8 orang, so far dalam ni ada 11 orang. Saya buka 2 akaun Okey, jadi contohnya dalam kita dah buat sesi kelompok dalam 10 orang. Saya dah nampak dah kenal pasti, contohnya Kak Ida takut tinggi, Siti takut tinggi, Ija takutkan bulu-bulu. Jadi kita buat sesi kelompok. Sesi kaunseling kelompok tu semua orang akan beritahu dia orang punya tentang fobia. Dan contohlah saya tak takut bulu, saya suka kucing. Jadi saya akan bagi tips ke Ija. Okey, macam mana kalau ni? Tapi sesi kelompok adalah bukan suruh orang yang geng-geng kelompok tu setuju tu dengan cara kita. Cuma kita berbincang bersama-sama sebab kita nak tengok mencapai tak benda-benda tu. Okey, okey Kak Siti takut ayam tak silap. Siti takut ayam Elok je dia masak ayam sedap. Alright,
So jadi bila dalam seorang kita tak boleh tau, tapi bila dalam kelompok tu kita akan bagi info consent lah. Info consent maksudnya setiap orang kena pegang rahsia kawan masing-masing. Okey, semua orang akan ada kelemahan masing-masing dan kita kena sharing each other untuk sesi kelompok kita ketika dalam grup je ni. So far kalau macam kita boleh juga buat live kelompok. Mungkin tahun depan kita orang takkan buat road tour inventory. Tahun depan kita terus buat road tour kelompok kan. Road tour kelompok bincang isu. Dalam tu maksudnya semua ada penglibatan. Kalau kita pandemik lagi, saya memang akan buat yang tu lah. Semua webinar, semua orang kena beritahu dia punya tu. Tapi kita kelompokkan kecil-kecil. Mungkin untuk satu unit kita terhad untuk 10 gitu je. Jadi setiap benda tu kita kelompokkan, kita bincangkan benda-benda yang sana. Jadi berhenti untuk membayangkan hal tidak rasional. Betul. Sebab benda-benda ni even Allah Ta'ala pun tak suruh kita terlalu fikir benda-benda yang terlalu beyond tau, terlalu jauh sebenarnya. Sebab bila kita fikir benda yang terlalu jauh, kita macam menghalangi pemahaman kita tentang apa-apa yang Allah bagi. Contohnya pandemik COVID-19 ni kita dah tahu memang Allah bagi ni ujian sebab Allah sayang kita. Apa benda-benda kita tak nak jadi macam umat Nabi Nabi yang kapal tu, Nabi apa? Nabi Nuh. Kita tak nak jadi macam umat Nabi Nuh. Buat baik, betul buat jahat balik. Buat baik, jahat balik. Last kapal dia yang selamat. Jadi kita nak jadi yang benda macam tu. Jadi Allah turunkan ni kita tak nampak. Cuba kita bayang benda-benda yang positif ikut yang Al-Quran. So we be okay lah. Jadi kalau kita dah tiba-tiba okay, bumi ni dah rasa tak selamat, saya rasa nak buka bumi ni dekat planet Marikh lah. Semua ni pakar-pakar saintis ni semua dah buat survey pula kat Marikh. Kat planet Marikh, tengok lokasi Marikh ni sesuai tak untuk penduduk bumi duduk. So mungkin nak transfer semua penduduk bumi ni ke planet Marikh, ke planet yang lain sebab planet bumi tak sihat. Nampak? Kita sangat overthinking benda jangan macam tu. Tapi wallahualam mungkin berjadi, tapi tak ada pun sebab dunia ni memang tempat sementara pun. Selepas ni kita ke alam azhar kat semua. Okey, jadi yang ketiga adalah jangan terlalu memikirkan perkataan. Contohlah orang kata kita, orang kata so far itulah saya ni tak fobia gemuk Cuba kalau saya fobia perkataan gemuk tu, kurus saya ni. Kan? Contoh. Jadi benda-benda yang macam tu. Contohnya orang kata alah kau ni ngada lah Ijah, takut setakat bulu-bulu pun kau takut. Ngada lah. Yang saya percaya Ijah dia jadi macam dia boleh lawan kritikan orang tu. Dia tak adalah tiba-tiba nak nyawak buah pusi ke, tiba-tiba ambil kunci kereta start engine kita keluar daripada kelompok ke. Tadi macam Kak Ida cakap kalau ada kucing meja yang terbalik dia okey je. Kita balik ke meja tu kan. Tak adalah Ijah nak merajuk pergi ke contoh. Jadi sebab dia tak memikirkan pun, yang dia fikir how to solve dia problem pada ketika tu. Okey, cuba menghadapi rasa takut dengan berinteraksi sosial secara perlahan-lahan. Okey, contohnya macam ni lah sekarang kita cuba check bersama-sama, so dia jadi okey lah. Mana-mana ada fobia bulu, fobia tinggi, fobia katak. Dulu pun saya takut katak Lepas lama-lama saya terapi dia adalah dia lebih kena tengok katak yang comel-comel. Beli toy katak yang comel. Jadi lama-lama jadi macam comel. Lepas tu saya fikir saya suka hijau. Saya suka warna hijau, kenapa saya tak suka katak? Sedangkan katak hijau. Cuba katak yang murutu tu jangan cik kat gambar katak hijau comel dulu. Betul, Namino. Asia tanam jangan sebelah saya di sini, nanti dok minta tolong je. Aduh. Okey, so ni antara yang kita boleh buat dalam terapi kelompok. Dan saya percaya kalau start HCP pun nanti ada perjumpaan dengan pelajar ke BP. Buat satu situasi kaunseling kelompok. Semua orang luahkan. Tak semestinya kita asyik bincangkan benda-benda yang terlalu ilmiah, akademik je. Sebab kadang-kadang pelajar ni pun dia need to rest apa semua. Kadang-kadang kalau kita baca Twitter pelajar pun, Twitter pelajar dia akan tweet. Kenapa terlalu banyak program? Kenapa perlu sangat? Kita orang tak ada masa benda-benda ni. Kita kadang-kadang benda-benda itu kita kena baca apa yang student nak. Okey, kita follow. Tapi kita jangan follow sangat. Sebab tu kita kena tegas. Macam yang saya kata tadi, seseorang yang fobia sebab dia tak boleh nak tegas. Tegas diri tu memang penting. Tegas diri tu bukan bermaksud kita agresif. Tegas diri tu kita bermaksud kita respect pendapat orang lain dan orang lain pun harus respect pendapat kita supaya pendapat kita ni bersama-sama bergabung. Kita nak yang macam tu. Alright? Okay, saya pun fobia bercakap depan orang ramai. Macam dunia pusing. Tapi so far Siti kalau dia cuba bercakap dengan orang ramai dia okey sebenarnya. Cuma dia adapt selalu yang jadi ni. Alright? Cuma okey, dia kadang-kadang kalau you fobia cakap orang ramai satu tau. Okey, kalau saya suka, kalau jumpa face to face sudah saya suka macam buat game. Saya suruh pelajar tu keluar bilik dulu.
Saya kata dengan dia, okey awak hafal, saya bagi di kertas awak hafal benda-benda ni, awak duduk kat luar pintu dulu. Tapi bila dalam kelas tu saya dah cakap dengan pelajar, once dia masuk je, dia buka mulut dia, awak boleh carut dia, awak boleh cakap apa-apa pasal dia, sebab saya nak tengok emosi dia kuat ke tak masa dia present. Kadang-kadang ada pelajar kuat, dia akan kuat. Tapi pelajar tak kuat, belum apa-apa dia dah nangis. Jadi benda tu kita nak adapt. Jadi kita nak tahu kita punya strong, kita kuat ke tak. Contohlah kita tengah cakap, contohnya Cik Syafiq baru present sesuatu. Okey, ini adalah tali tinggi. Orang dah kat sana belah kanan dabu, belah sana menipu engkau. Memang saya suruh dia cakap benda-benda macam tu. Tapi sebenarnya benda tu sebab saya nak tengok tahap emosi dia. Emosi dan tingkah laku dia macam mana dia bereaksi dalam keadaan yang ekstrim begitu. Biasanya saya buat training untuk yang bakal-bakal pemimpin lah. Untuk pemimpin ni you kena strong. Orang buat macam ni pun you kena kuat. Orang buat macam ni pun you kena kuat. Kalau bagi ucapan tu sejuk tapak tangan lah. Betul lah. Sebab dulu Ambo memang pemalu juga. Boleh try di karaoke. Karaoke okey je. Okey, maksudnya Cik Syafiq once dia dah terapi pergi karaoke, jadi dia okey. Itulah antara cek-cek yang you all kemukakan ni. Ini adalah antara contoh-contoh kaunseling kelompok lah. Bila kaunseling kelompok, kita memang ceritakan balik. Siti, kau memang takut jumpa orang ramai ke? Dulu aku takut jumpa orang ramai. Okey, macam Aina pun cakap, saya pun jadi pernah malu sampai angkat call tu. Okey, cuma saya bereaksi positif bila dengan orang ramai sebab saya fikir saya ni dah jadi kaunselor. Bidang kerjaya saya ni memang sebagai kaunselor. Nak tak nak, saya mesti belajar untuk face dengan orang. Contoh, dia dah setting kan? Dia dah setting dia punya kognitif dia dekat mana? Dia dah setting benda tu positif. Dia tak setting benda ni, aku tak boleh. Tak. Dia dah setting, aku cuba. Jadi sama juga macam Syafiq bagi tahu tips pula, kalau malam kita cuba karaoke. Karaoke kan kita memang berimajinasi, berangan apa semua kan. Jadi mungkin benda-benda tu terapeutik. Okey, kalau kita tengok dulu Datuk Siti Nurhaliza pun pemadu, tapi bila dia dah pegang mic tu dia punya aura tu jadi lain kan. Dia pegang mic je dia ada aura lain. Ada orang pemadu tapi kalau tengah bersukan je pegang raket badminton dia jadi macam berani. Setiap orang ada kelebihan-kelebihan dekat mana-mana. Sama aku pun tak erti nak bercakap kat mic kalau orang ramai, tapi nyanyi okey je. Ijaz suara dia memang suara orang kata memang suara yang sedap untuk bercakap di mic lah sebenarnya. Okey, kalau Cik Sophie nak buat record apa-apa video untuk HCP, suara Ijaz memang sesuai sangat. Okey, tapi betul lah dia cakap dia bila berdepan dia tak boleh, nanti dia nak gelak. Bila face to face orang nanti dia nak gelak lah, dia tak boleh jadi formal lagi. Alright, bila belakang-belakang dia okey. Alright, okey. Jadi monitor okey je, asalkan tak ada kamera yang banyak mata memandang. Moderator macam sekarang lah, sebab kita webinar visual ni semua. Alright, cuba menghadapi ni antara ni. Okey, next slide Anna. Nak ambil yang ni. Kita ambil yang ni antara tips dia. Alright, ada apa-apa soalan tak? Okey. So far dia dah habis. Ada lagi ke yang dah habis kan? Ni antara pencegahan-pencegahan kita lah. Okey. Syafiq ada boleh cakap tak Syafiq? Syafiq pakai Boleh Puan. cuba kita belajar sama-sama deep breathing 7 saat. Syafiq pandai course tu. Alamak Ya. Cuba deep breathing jom kita sama-sama. Okey, deep breathing ni antara terapi lah. Contohnya, kalau contoh kita tengah marah anak ke semua, kadang-kadang boleh mengoyak kan. Balik rumah tiba-tiba penat. Tiba-tiba tempat kerja balik rumah anak buat sipar. Kalau tak buat deep breathing yang relax tu, kita confirm lah tangan kita laju je pukul anak kita macam tu. So nak mengelakkan tangan kita ni duk pukul-pukul anak sesuka hati, kita macam relax, tarik nafas. Ataupun kadang-kadang balik rumah kalau isteri-isteri ni yang mana geng-geng OCD dengan saya ni, geng-geng perfectionist ni, balik rumah tiba-tiba tengok rumah bersepah, lantai tiba-tiba ada biskut ke apa, tiba-tiba dia dah naik momentum tu sebenarnya. Tapi kena belajar tentang deep breathing untuk kita control. Kita buat 7 saat tarik, 7 saat tahan, 7 saat lepas. Boleh tak Syafiq? Rasa nak balik sofa dah pijak. Okey, jangan ikut perangai tu. Sofa Maina tak apa, jangan sofa yang sebenar. Hijab tak apa, dia ada kekuatan hub, dia boleh angkat sofa. Tapi boleh, 7 tahan tarik, 7 tahan deep breathing. Syafiq pandai dia ni. Boleh. Tapi kita selawat lah, kita Muslim, kita tarik nafas, kita selawat. Okey, 1, 2, mula. Allahumma salli ala Muhammad.
Boleh buat 3 kali kan. Dia macam kita buat 7 tu dalam masa kita tarik nafas tu dalam keadaan kiraan 7, tahan kiraan 7, lepas pun kita buat kiraan 7. Kita buat 7, tak payah buat 10 saat, kita buat 7 saat. Sekali lagi, sekali lagi Fik. Dah nak habis. Sekejap Puan, ada call jurulatih kejap. Oh okey, dah. So tu antara deep breathing kita lah. Okey, selawat dulu tu tarik. Contohlah kadang-kadang student datang jumpa kita, tiba-tiba termengah-mengah kan. Kalau kat kaunter tu kan Siti kan. Termengah-mengah, awak suruh dia buat deep breathing. Dek, duduk dulu, relax dulu sebelum awak apa-apa high attack kat HP ni menyusahkan kita orang. Relax dulu, tarik nafas dulu 7 saat, tahan, lepas. Kadang-kadang pun pelajar, puan, belum apa-apa ya. Puan, dia punya panic attack tu lain macam. Sebab kita tak nak pelajar ni panic attack semua. Sebab, ni kita belajar tentang sosiofobia, tidur yang cukup semualah. Caffeine and so on, alright? So, ada apa-apa? Aina nak cakap lagi ke? Ayam dah hilang? Okey, Aina dah boleh cakap, boleh buka mic ni. Ayam tu rasanya dah bertelur dah. Okey. Nampak kan slide? Okay, dah ada closing tu, ni lah. Okay, so far dah habis. Saya bagi kat link latihan untuk semua. Betul. Syed masukkan video yang paling baik. Oh tu. Sebab kita nak buat record. Alhamdulillah jadi benda tu direkodkan. Okay, semua yang mengajar aku kurikulum, saya rasa dalam ni majoriti mengajar aku kurikulum. Tolong hantar video kepada Yana Yana tengah buat video kelas. Saya buatkan iklan lah. Kod masing-masing hantar video kepada Yana akan pilih untuk dia tengah buat slide untuk masukkan dalam presentation Syafiq kepada PR untuk Roscoe markah nanti. Alright, so ni program di ruangan chat saya dah sharekan tentang ni program. Thank you so much. Alright, 10 minit, lambat 10 minit, 1 jam 10 minit. Harap kami minta yang 10 minit lewat tu minta halal lepas kita ada YouTube channel kita, ada IG lah. Macam IG yang tadi tu, saya dah klik bagi IG. Okay, bila you all klik IG tu, you nampak lah tik-tik tu. Tu tik-tik jadi-jadi hormon yang sebagi tadi. Nak tahu jadi-jadi hormon kan? Jadi hormon yang tu, Aina ada post juga. Yang ni jadi-jadi hormon yang macam Aina present tadi. Alright? Okay. Thank you so much daripada saya. Maaf salah silap, rasanya tak terlewat untuk mengucapkan lagi salam Hari Adha buat semua. Okey, untuk Cik Sophie insyaAllah nanti kita makan sama. Tengok habis PKP insyaAllah. Nak makan sekarang pun boleh, tapi tu lah. Tak boleh makan kat luar. Boleh aja jorok makan dalam unit je dan counselling. Alright. Okey, tu lagi. Lepas ni nak pergi bilik Syafiq sebab dia bawa rambutan dan manggis kot, tak siap. Parent dia duk hantar daripada kampung. Boleh makan guna Google Meet. Oh, makan guna Google Meet sama ya. Jom nanti lepas kita buat apa? Food hunger lah. Menarik ke benda-benda yang fun lah. Penat kadang-kadang dengan aktiviti yang akademik ni kan. Kita kadang-kadang nak benda fun sebab kita nak naikkan kita ni hormon apa ya? Hormon serotonin kita kan. Benda-benda macam tu. So kita buat aktiviti yang fun. Itu saja daripada saya. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua. Cik Sophie, Ketua Jabatan HCP yang membenarkan semua staf untuk join. Ketua Jabatan Kurikulum juga Encik Syafiq. Yana ada tapi Yana tak join. Sebab Yana kata dia pun dapat jalan latihan pun. Dia seharian kesian. Mungkin ada apa-apa lagi untuk daripada Aina nak cakap sebelum kita close? Cik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang menyertai program petang ni. Okay, saya minta maaf sebab tadi ayam saya buat hal. Tu ikhlas kejap. Dan akhir sekali, InsyaAllah minggu depan hari Ahad 1 bulan 8 Ogos saya akan melangsungkan pernikahan. Okay, jadi saya minta jasa baik tuan-tuan puan untuk doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan insyaAllah lepas ni dah tukar status Cik Aina kepada Puan Aina, insyaAllah. Amin. Betul, Alhamdulillah. Tahniah buat Aina. Tahniah buat Aina juga. Dan insyaAllah dah ada 2 orang puan lah untuk di kampus Pasir Gudang. Okey, untuk makluman juga, Aina pun nanti dia bakal tu pun alumni UiTM. Alumni UiTM PG tau, mahal tau. First batch UiTM PG yang kita bawa daripada Penang dulu. Kalau mana yang start lama ingat, siapa ingat yang first batch yang pakai baju tak semenggah lagi tu Pik. Daripada UiTM Penang tu. Sebab bila dah duduk JB ni, dia memang dia dah jadi teratur pakaian. Sebab JB ni memang dekat dengan Singapura, orang panggil Singapura pun boyan. Boyan ni memang nak melarang kan. Jadi aura di Johor ni memang melarang.
compare lah. So far saya tak pernah lagi nampak pelajar-pelajar engineering yang pakai baju ronek, sekis-sekis, babai dah tak ada dah. Memang sekarang ni pelajar engineer kalah pelajar-pelajar bisnes, dia punya grooming sangat cantik. Right, soalan mungkin sebab kita dah ada Shopee, semua Lazada, barang-barang murah mungkin jugalah yang beza. Okay. So tahniah buat Aina, mungkin tahniah juga kat sini ada 2 orang lagi, Dara dan Bujang. InsyaAllah next you all punya turn pula untuk mengakhiri zaman Bujang. So again, thank you so much saya. Aku luka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, thank you semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Isi jam latihan tu sebab dia akan direkodkan ke dalam you all punya log latihan 1 jam. Tahniah Aina. Terima kasih Mansur. Terima Aina. kasih semua. Tahniah Aina. Tahniah Aina. Terima kasih. Tahniah, selamat pengantin baru. Tak boleh nak pergi kat rombongan Cik Kia BKP. Virtual wedding. Muncul doa dari jauh. Wedding of the year. Ambil gambar banyak. Wow. Kalau Sofi kawan kita lah, PKP pun kita orang datang tau. Kita orang tak peduli. Yang penting ayam tu kena isolate dululah. Ayam